Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya ingin kongsikan pada anda semua satu tajuk yang saya rasa agak keliru sikit, iaitu pola AA. Okey, tajuk ni terdapat pada tahun 3 subjek Jawi. Okey, tapi ianya juga digunakan untuk tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Sebab tu saya cakap subjek ni ataupun tajuk ni dia keliru sikit. Okey, jadi saya minta awak semua beri perhatian. Okey. Alright, sebelum apa-apa kita kena explain dahulu apakah itu pola AA. Alright, so saya minta awak beri perhatian betul-betul Okey, kita tengok. Pola AA ni dia ada 4 syarat dia. Okey, syarat yang pertama ialah dianya mesti suku kata terbuka. Okey, dia mesti suku kata terbuka. Suku kata terbuka tu apa? Suku kata terbuka ialah suku kata yang berakhir dengan vokal. Okey, itu suku kata terbuka. Okey. Syarat yang kedua mestilah vokal A. Ialah mestilah vokal A, nama pun pola AA. Kalau pola UA mungkin vokal U kat sini, tapi kita nak cerita pasal vokal A. Alright. Syarat yang ketiga berada di hujung perkataan. Apa yang dimaksudkan dengan hujung? Maksudnya sekiranya perkataan itu ada 3, 4 ataupun 5 suku kata, kita tak endah pun yang depan. Kita cuma endahkan yang 2 suku kata terakhir sahaja. Okey, itu yang dimaksudkan dengan hujung. Kita ambil 2 yang last sahaja. So sekiranya perkataan tu ada 3 suku kata, so kita tengok suku kata yang kedua dan yang ketiga. Kalau perkataan tu ada 4 suku kata, so kita tengok suku kata yang ketiga dan juga yang keempat. Okey, itu macam. Alright. Dan yang paling penting, yang terakhir syarat dia mestilah berbunyi a. Okey, berbunyi a. Tak boleh ua, tak boleh aa, tak boleh ea, tak boleh. Dia mesti bunyi a. Alright, so saya ulang balik. Ada 4 syarat untuk pola AA. Okey, syarat yang pertama, suku kata terbuka. Syarat yang kedua, mestilah vokal A. Syarat yang ketiga, mestilah berada di hujung perkataan. Dan syarat yang keempat, dia mestilah berbunyi AA. Okey, alright. Kita pergi terus kepada contoh dia. Okey, contoh kat sini saya ada bagi 4 contoh. Okey, bara, percaya, kapak dan juga buta. Okey, kita pergi one by one. Okey, yang pertama bara. Okey, bara ni ada 2 suku kata. Suku kata yang pertama ba dan suku kata yang kedua ra. Okey, kita tengok perkataan ini, adakah dia memenuhi syarat-syarat pola AA. Kita tengok ba dan ra. Ba ini suku kata terbuka, memenuhi syarat yang pertama, dan ra juga adalah suku kata terbuka. Dan kedua-dua suku kata ini menerima vokal A, berada di hujung perkataan dan juga berbunyi AA. Sebab apa? Ba, ra, a. Dan disebabkan itu, perkataan bara ini ialah pola AA. Okey? Tak apa, kita pergi yang kedua. Okey, perkataan yang kedua, percaya. Okey, macam saya cakap tadi, syarat yang ketiga mestilah berada di hujung perkataan. Jadi, percaya dia ada 3 suku kata. Suku kata pertama per, suku kata kedua ca dan suku kata yang ketiga ialah ya. Macam saya cakap, kita cuma pandang 2 di hujung sahaja. So, disebabkan itu kita cuma pandang suku kata ca dan ya. Per ni kita abaikan. Okey, kita cuma pandang 2 yang last, iaitu ca dan juga ya. Okey, kita tengok suku kata ca. Dia adalah suku kata terbuka. Dia ada vokal A, berada di hujung perkataan dan berbunyi AA. Alright. Ya pun sama, suku kata terbuka. Vokal A berada di hujung dan mesti berbunyi AA. Okey, so apabila 2 ini melengkapi syarat-syarat pola AA, maka perkataan ini kita consider sebagai pola AA. Walaupun suku kata pertamanya suku kata tertutup dan bunyi dia per. Kita tak tengok yang depan, kita tengok yang belakang saja. So, ca dengan ya ini. So, perkataan percaya ini kita considerkan dia sebagai pola AA. Alright. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dan yang keempat ini saya nak awak beri perhatian betul-betul. Okey, untuk
perkataan yang ketiga, kapak. Ada dua suku kata, iaitu suku kata yang pertama ka dan suku kata yang kedua pak. Okey, suku kata pertama memenuhi syarat yang pertama, iaitu suku kata terbuka, vokal A berada di hujung dan juga bunyi A. Okey, suku kata ka ni. Tetapi untuk suku kata yang kedua, pak, yang ini dia bukan suku kata terbuka, dia adalah suku kata tertutup sebab dia berakhir dengan huruf K, iaitu konsonan. Jadi dia bukan suku kata terbuka. Okey, ni consider suku kata tertutup. Kemudian dia obviously dia vokal A berada di hujung dan dia bukan bunyi A. Dia bunyi apa? Bunyi dia A. Kalau kamu tengok dekat sini, A. Okey, kapak A. Maka dia bukan bunyi AA. Disebabkan dia bukan bunyi AA, maka perkataan kapak ini bukan pola AA. Alright, dia bukan pola AA. Disebabkan satu saja. Dia mesti dua-dua. Okay, dia mesti dua-dua AA. Yang ini A satu saja, yang kedua A. So, perkataan ini bukan pola AA. Alright, kita tengok contoh yang terakhir, buta. Okey, kita tengok ada dua suku kata, iaitu bu dan ta. Okey, bu suku kata terbuka sebab berakhir dengan vokal U, dan ta juga suku kata terbuka berakhir dengan vokal A. Tetapi untuk yang pertama ini, bu, dia bukan vokal A. Kita pola AA mestilah vokal A. Alright, so disebabkan dia adalah vokal U, jadi bunyi dia bukan AA. Bunyi dia di sini ialah UA. Buta, UA. Jadi disebabkan bunyinya bukan AA, maka perkataan buta ini bukan pola AA. Dia mesti dua-dua bunyi AA. Macam di atas. Bara, AA. Percaya, AA. Yang ini bukan kapak, jadi AA. Yang ini buta, UA. Jadi dua perkataan ini, kapak dan buta, bukan pola AA. Alright, begitu dengan contoh-contoh yang lain. Kalau kamu perhatikan, kamu buka buku, kamu tengok perkataan itu, kamu boleh identify perkataan itu pola AA ataupun bukan. Alright, so setakat ini saja untuk penerangan awal tentang pola AA. InsyaAllah next video saya akan terangkan bahagian-bahagian pola AA ini. So saya harap awak faham dan terima kasih.